Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kembali dengan Ustazah dalam subjek Pendidikan Islam tahun 6 bidang akidah. Kita sambung dengan tajuk Sifat Allah As-Sama. Masih ingat pembelajaran kita pada minggu lepas? Apa yang dimaksudkan dengan As-Sama? Kalau tak ingat, tengok video Ustazah sebelum ni. Ustazah ingatkan kembali. Maksud As-Sama ialah sifat Allah yang maha mendengar setiap sesuatu, sama ada secara perlahan ataupun yang secara kuat. Okey, so hari ini kita bersambung dengan subtopik iaitu kesan kita beriman dengan sifat Allah As-Sama. Kita wajib percaya bahawa Allah mempunyai sifat As-Sama, iaitu Allah mendengar setiap apa sahaja yang kita ucap, sama ada di dalam hati ataupun secara terang-terangan. Dan ianya apabila kita percaya akan memberi kesan kepada hidup kita. Yang pertama iaitu kita akan menjaga pertuturan dan bisikan di dalam hati. Apa yang dimaksudkan dengan menjaga pertuturan dan bisikan di dalam hati? Jika kita percaya bahawa Allah mendengar, kita tidak mungkin untuk mengatakan sesuatu yang tidak benar. Itu secara terangan. Di dalam hati juga, kita tidak membisikkan suatu perkara yang tidak memberi manfaat kepada hidup kita. Oleh itu, kita mestilah menjaga tutur kata. Jika kita percaya bahawa Allah itu bersifat As-Sama. Dan yang kedua ialah kita sentiasa memohon pertolongan daripada Allah. Mengapa? Sebab kita percaya bahawa Allah itu sentiasa mendengar doa-doa hamba-Nya. Sama ada kita berdoa secara kuat. Kuat tu maksudnya selepas kita solat kita membaca doa, ataupun kita berdoa di dalam hati. Kita yakin dan percaya bahawa sifat Allah As-Sama mendengar setiap apa yang kita mohon. Itulah yang kedua, kesan apabila kita percaya bahawa Allah itu bersifat As-Sama. Kita wajib percaya bahawa sifat Allah As-Sama iaitu mendengar apa-apa sahaja. Berkaitan dengan berdoa, tidak semestinya berdoa ini selepas solat. Waktu berdoa, bila-bila masa sahaja kita boleh berdoa. Walaupun lintasan di dalam hati kita itu juga merupakan satu doa. Oleh itu, kita sentiasalah berdoa, memohon pertolongan daripada Allah, iaitu pencipta kita. Kita percaya Allah dengar setiap apa sahaja yang kita mohon. Jangan malu dan segan, mohonlah pada Allah. Insya-Allah tepat pada saatnya Allah akan makbulkan apa sahaja yang kita mohon, daripada sekecil-kecil benda sehinggalah sebesar-besar benda. Dan yang ketiga, apabila kita percaya bahawa sifat Allah As-Sama iaitu mendengar setiap sesuatu, sama ada yang kuat ataupun perlahan, kita akan menjadikan bacaan Al-Quran dan zikir sebagai amalan. Sebab apa? Sebab Al-Quran, zikir merupakan satu amalan yang sangat mulia dan memberi manfaat, memberi pahala kepada hidup kita. InsyaAllah apabila kita sentiasa menjadikan bacaan Al-Quran dan zikir sebagai amalan dalam hidup kita, kita tidak akan membuat satu perkara yang sia-sia dalam hidup kita. Kerana apa? Kerana setiap apa yang kita buat akan dinilai sama ada perkara itu baik atau buruk. Masuk pula tajuk iaitu, saya selit sikit tajuk itu. Percaya atau tidak, di sebelah kanan dan kiri kita ada yang mencatat setiap apa yang kita buat, setiap apa yang kita katakan. Oleh itu, dengan sifat Allah As-Sama ni, kita sentiasalah berhati-hati dan kita sentiasa menjadikan Al-Quran dan zikir tu sebagai amalan dalam hidup kita. InsyaAllah, saya juga bercakap pada diri saya dan anak-anak murid semua untuk kita sentiasa menjadikan Al-Quran dan zikir sebagai amalan dalam hidup kita.
Dan seterusnya ialah apabila kita percaya bahawa sifat Allah As-Samad yang Maha mendengar, kita akan menjauhi maksiat lidah. Apa dia maksiat lidah ni? Selalunya orang kata maksiat ni bila orang berzina, kan? Berdua-duaan, itu yang kita panggil maksiat. Tapi maksiat lidah ni macam mana? Maksiat lidah ni apabila kita mengumpat orang. Mengumpat tu apa? Berkata-kata perkara yang buruk terhadap orang lain, ataupun berkata-kata satu perkara yang orang lain tak suka, ataupun kita cakap satu perkataan ataupun sesuatu yang menyakitkan hati orang. Itulah maksiat lidah. Moga-moga kita jauhilah sifat maksiat lidah ni. Sebab apa? Sebab Allah, ingat Allah tu Maha mendengar setiap sesuatu, sama ada yang kuat ataupun dalam hati ni pun Allah dengar. Jadinya kita berusahalah mendidik diri kita untuk menjauhi maksiat lidah dan maksiat-maksiat lain. Bukan maksiat lidah aja kita perlu jauhi, maksiat lain pun kita perlu jauhi. Semoga kita menjaga diri kita daripada maksiat-maksiat. Dan dalam tajuk ini, kita menjaga diri kita terhadap maksiat lidah. Janganlah berkata perkara yang buruk terhadap orang lain, kerana sifat lidah itu seperti pedang. Kenapa seperti pedang? Pedang kan dia tajam. Lidah tu ibarat pedang yang tajam. Apabila kita berkata yang buruk terhadap orang lain, membuat orang lain terasa, ia akan memberi kesan, dia akan simpan di dalam hati. Jadi ingat, bila kita berdosa dengan Allah, kita boleh mohon ampun terhadap Allah. Tetapi bila kita membuat dosa dengan manusia ataupun makhluk Allah, kita kena mohon maaf dengan makhluk Allah itu. Jadi sama-samalah, saya pun berpesan pada diri saya dan anak-anak murid semua untuk kita menjauhilah perkara-perkara yang membuat orang sakit hati dengan kita, menjauhi setiap perkataan yang boleh membuat orang sakit hati ataupun simpan dalam hati. Kita pun sentiasalah minta maaf terhadap orang lain apabila kita membuat orang lain terasa. Okey, seterusnya, hidup diberkati. Jadi kita mohonlah semoga Allah memberkati hidup kita. Sebab apa? Bila kita percaya dengan sifat Allah As-Samad, kita akan menjaga setiap perkataan yang kita ucap, menjaga setiap perlakuan kita, menjaga hubungan kita dengan Allah, menjaga hubungan kita dengan manusia. Hablu minallah, hablu minan nas. Kita menjaga dengan Allah, iaitu dengan kita sentiasa beramal, dengan kita sentiasa berdoa, membaca Al-Quran. Kita menjadikan Allah pendengar setia kita. Bila kita menjadikan Allah tempat rujukan kita, insya-Allah hidup kita akan diberkati. Tiada masalah yang tiada jalan keluar. Jadi kita sentiasa berdoa, yakin dan percaya apa sahaja yang Allah takdirkan untuk hidup kita, itulah yang terbaik. Kita merancang, Allah juga merancang. Dan perancangan Allah, itulah yang terbaik. Semoga hidup kita sentiasa diberkati. Oleh itu, sebelum Ustazah habiskan pembelajaran hari ini, rumusan untuk pendidikan dan pendidikan Islam, bidang akidah tajuk As-Samad ialah, kita ingat balik, maksud As-Samad ialah Allah ni Maha mendengar setiap sesuatu, sama ada yang kuat ataupun yang sangat perlahan. Kita wajib percaya. Sebab apa? Sebab ia akan memberi kesan-kesan yang terbaik ini. Kesimpulan rumusan seterusnya untuk hidup kita diberkati, untuk kita sentiasa tenang, iaitu sentiasa menjaga hubungan kita dengan manusia, untuk kita sentiasa berharap pada Allah, iaitu kita berdoa dan berdoa semoga hidup kita ni diberkati dan dipermudahkan segala urusan kita, dilancarkan setiap perkataan kita. Mohon pada Allah supaya kita sentiasa diberi kekuatan untuk
melakukan amalan untuk berperang, iaitu berjihad dengan diri kita sendiri untuk menjaga diri kita dengan mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, sama ada kita secara terangan ataupun di dalam hati. Okey, sekian sahaja kelas Ustazah pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu di lain masa. Ustazah minta maaf seandainya terkasar bahasa. Apa-apa penambahbaikan boleh maklum pada Ustazah. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.